Sabah ini rakyat punya, bukan Sabah kita punya. Tiba waktu kami bersuara. Ayo semua bangkit, kita ubah balik. Dulu salah ubah, sekarang ubah balik. Mulai bikin manis, tolak janji manis. Kasih jarak habis, kita lalu habis. Dulu bilang perjuangkan, orang Sabah rupa-rupanya bela. Orang Sabah, apalah nasib kami, anak muda dijanji dapat kerja, tapi hilang kerja. Sabah ini rakyat punya, bukan Sabah kita punya. Tiba waktu kami bersuara. Ayo semua bangkit, kita ubah balik. Dulu salah ubah, sekarang ubah balik. Mulai bikin manis, tolak janji manis. Kasih jarak habis, kita radu habis. Hey! Ayo semua bangkit, kita ubah balik. Dulu salah ubah, sekarang ubah balik. Mulai bikin manis, tolak janji manis. Kasih jarak habis, kita radu habis. Ayo semua bangkit, kita ubah balik. Dulu salah ubah, sekarang ubah balik. Mulai bikin manis, tolak janji manis. Kasih jarak habis, kita radu habis. Ayo bikin manis, PN tetap terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersiaran secara langsung dari bumi Sabah di bawah Bayu. Kami berada di bandar Kota Kinabalu yang indah permai ini. Pada malam ini dalam slot kita saja ni bah. Malam ini kita bersama dengan kita saja ni bah. Kita bersama dengan pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtaradin. Apa khabar Datuk Seri? Sihat? Alhamdulillah. Masih bertenaga lagi? Masih boleh. Kalau kita tengok jadual Datuk Seri kita ni memang terlalu padat. Dari pagi ni pun baru tiba dari Kemabung ya. Dari Suk. Dari Suk. Pensiangan. Kemabung Suk Pensiangan. Terus saja terbang balik semula ke Kota Kinabalu untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik, Datuk Seri, kalau kita flashback balik semasa penamaan calon tempoh hari, dan kita ada 3-4 hari dah kita berkempen ni, apa yang Datuk Seri boleh kongsikan dengan netizen yang sedang menonton siaran kita pada malam ini? Ya, Alhamdulillah, selepas ini penamaan calon pada 12 hari bulan, saya telah mengarahkan seluruh jentera-jentera parti UMNO dan Barisan Nasional di semua 41 kawasan-kawasan BN bertanding. Dan setelah itu saya sendiri pun telah turun ke Dun Lamag selama 2 hari, 12 dan 13. Dalam 14 hari bulan saya telah menjelajah di kawasan
Sikong, di Libaran, dan terus ke kawasan saya. Dan 15 hari bulan saya ke Sukau membantu calon Sukau di sana. Dan 16 hari bulan saya pagi-pagi di Kerembunai, petang di Tanjung Waru, malam di Bungawan. Di mana, Pantai Manis. Dan tadi seharusnya ada 4 program menjadi 5 program. Jadi, dan dalam masa 5 hari berkempen ini, saya amat merasakan bahawa sambutan rakyat di bawah itu amat menggalakkan. Mungkin rakyat sudah mula merindui sentuhan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Sebab Sabah ini sebetulnya di bawah Barisan Nasional satu ketika dahulu, rakyat tidak kita sia-siakan. Dan ekonomi kita terjamin. Tetapi semenjak warisan meminjam pemerintahan 29 bulan, pemimpin dia boleh berbangga tetapi rakyat terlalu menderita. Jadi itulah sebab mungkin saya berada di Kemabung tadi. Saya tidak duga sambutan begitu ramai sekali. Anak-anak muda, ada juga daripada ketua kampung, pemimpin masyarakat daripada warisan yang berjumpa dengan saya dan menyatakan mereka juga akan memberi sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional. Sebab mereka sendiri merasakan tidak ada personal touch dengan kepimpinan warisan ini. Mereka terbiar begitu saja. Dan begitu juga di Dun Suk dan di Tulid. Ramai anak-anak muda keluar beratus-ratus memberi sambutan dan memberi harapan kepada saya dan juga calon-calon Barisan Nasional. Jadi ini yang dapat saya kongsi dalam rangka kerja berapa hari ini, dan insya Allah akan diteruskan. Saya menasihatkan jentera-jentera parti jangan berhenti sehingga kita mendapat kejayaan. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan yang berada di luar sana, pertamanya rancangan ini sekarang sedang berlangsung secara live. Ini bukan dirakamkan. Jam saya menunjukkan 8.37 minit malam, sama dengan jam tuan-tuan dan perempuan. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, pilihan raya kali ini bukanlah pilihan raya biasa-biasa 5 tahun habis penggal kita ada pilihan raya, tetapi pilihan raya ini adalah disebabkan oleh tersungkurnya kerajaan warisan. Jadi diadakan pilihan raya lebih awal. Bagaimana Bung nak komen tentang fenomena yang tak pernah kita hadapi? Ini adalah norma-norma baru. Jadi banyak perkara baru telah berlaku. Tak sampai pun separuh penggal, kerajaan warisan telah pun tersungkur. Maka kita ada pilihan raya kali ini. Mungkin ada Bung nak komen. Saya mau imbas kembali ya. Selepas PRK Kimanis, sebulan selepas itu, maka berlaku kucar kacir kerajaan di Perikatan Pakatan Harapan. Saya ingat selepas saya menang di Kimanis, Pakatan Harapan telah mula bergelora sehingga terbubar dalam masa selepas kucar kacir, dalam masa 1 bulan terbubarlah Pakatan Harapan, di mana Tun Dr. Mahathir telah berhenti menjadi Perdana Menteri. Jadi apabila dia berhenti menjadi Perdana Menteri, bermakna satu kerajaan itu terbubar. Walaupun dia tak mengaku bahawa sebenarnya dia telah pun meletak jawatan. Ini disebut di Parlimen. Ini dia sebut di Parlimen. Mungkin dia tidak menyedari bahawa ukuran peletakan jawatan itu terbubarlah kerajaan itu. Betul. Jadi yang di Pertuan Agong pun telah memaklumkan di Dewan Rakyat. Dia telah menasihatkan Tun Mahathir jangan letak jawatan. Tetapi Tun Mahathir terus juga letak jawatan, dan Seri Pendudukan Pertuan Agong tidak ada pilihan melainkan mencari penyelesaian untuk mengganti satu kerajaan baru tanpa memerlukan pilihan raya. Maka terbentuklah satu kerajaan baru di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan kerajaan diberi nama Perikatan Nasional. Dalam masa yang sama, warisan masih lagi menaruh keyakinan kepada Tun Mahathir, di mana Datuk Seri Sapi Abdal langsung tidak mau bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Jadi pemberita tanya saya, apa pandangan tentang pendirian warisan? Saya kata kalau inilah pendirian warisan, saya yakin dan saya percaya warisan juga akan tersungkur di bumi Sabah. Dan besoknya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sapi Abdal menjawab,
Dia kata mustahil warisan tersungkur di Sabah. Kerana mereka ada 2/3 majoriti. Dia ada lebih 2/3. Lebih Dia ada 2/3. 45 adun dan lebih 2/3. Kuat ke? Jadi dalam jangka masa tidak sampai 1 bulan, apa yang saya nyatakan kepada Datuk Seri Sapi bahawa dia akan tersungkur, betul-betul tersungkur. Betul-betul menjadi Betul-betul kenyataan. menjadi kenyataan. Sebab itu kita berhadapan dengan pilihan raya di Sabah. Di Semenanjung ada 4 buah negeri diganti dengan kerajaan baru tanpa melalui pilihan raya. Betul. Di Sabah dia berbeza. Mungkin disebabkan perundangan negeri Sabah itu mungkin berbeza sedikit, jadi berlaku pembubaran, dan sebab itu kita hari ini berhadapan dengan PRN negeri Sabah. Jadi PRN negeri Sabah ini pada saya memang satu norma baru. Jarang-jarang berlaku, tapi pernah berlaku ya. Selepas 16 tahun Sabah ini mesti ada satu kejadian yang luar biasa. Ya, jadi sebab itu mana-mana kerajaan yang memerintah dekat-dekat 16 tahun kena memperbetulkan benteng dia. Betul. Kena memperbetulkan diri. Sebab kalau tidak, mesti ada 16 tahun hingga ke 20 itu yang masanya agak-agak kritikal bagi kerajaan negeri Sabah. Jadi pada saya, kenapa kita perlu menukar kerajaan? Sebab warisan telah gagal menunaikan amanah tanggungjawab yang diamanahkan oleh rakyat. Tetapi saya tidak hairan sebab warisan bukan menang atas dasar diundi oleh rakyat. Mereka sebenarnya bukanlah kerajaan yang Yang bukan mutlak. mendapat mandat daripada rakyat. Yaitu pertama, BN telah mendapat seimbang dengan warisan dan BN telah membentuk kerajaan. Tetapi pengkhianatan APCO itu telah menyebabkan Barisan Nasional kehilangan kuasa. Dan sebab itu kita apabila berlaku mungkin sebuah kerajaan yang ditubuhkan tanpa restu rakyat, bukan si rakyat marah, bahkan Allah SWT pun murka dan terbubarlah dia walaupun melebihi 2/3. Kalau dia punya majoriti mungkin 2-3 orang, saya tidak heran. Ini melebihi 2/3. Lebih 2/3. Lebih 2/3 boleh kecundang. Pun tersungkur Pun juga. tersungkur je. Jadi norma politik ini memang perlu kita berhati-hati sebab macam-macam boleh berlaku. Jadi kepada rakyat di luar sana harus melihat bahawa ini peluang yang diberikan Allah, peluang kedua. Kalau rakyat Sabah tidak lagi merubah, dulu warisan kata Sabah ubah. Jadi betul-betul sudah terubah lah. Tetapi rupa-rupanya salah ubah. Salah ubah. Jadi rakyat pada 26 hari bulan masih ada peluang untuk ubah balik. Ubah balik kerajaan warisan sebab warisan telah gagal mengurus ekonomi, telah gagal mengurus rakyat, telah gagal mengurus kebajikan rakyat, telah gagal memberi peluang pekerjaan, telah gagal mengurus anak-anak muda. Anak-anak muda tidak berhala tuju. Warisan sendiri pun tidak ada hala tuju blueprint yang menampakkan pembangunan untuk Sabah dalam jangka panjang. Tidak ada hala tujunya. Tidak ada langsung. Dan tidak juga ada hala tuju jangka pendek. Contohnya pengurusan COVID-19. Dia umumkan 250 berapa ya? Saya pun lupa peruntukan. Banyak juga tu. Banyak. Peruntukan Ya, COVID. peruntukan yang tapi dia janji bagi rakyat 300. Semua memohon di online kesian. Satu pun tidak dapat. Sampai sekarang masih lagi Sampai yang sekarang tanya. kalau cek di komputer, permohonan sedang diproses. Lama proses. Lama. Terlalu lama proses warisan ni. Jadi saya hairan. Kalau warisan lagi rakyat sokong dengan pembohongan dia, dengan manifestonya dia tidak tunai, dengan kegagalan dia mengurus rakyat semasa COVID. Sebab COVID ini menyerang semua bangsa, semua manusia. Tidak kira Seharusnya fahaman politik. tidak kira pahaman politik, bangsa dan agama. Tapi pemimpin-pemimpin warisan di bawah membagi bantuan hanya untuk penyokong warisan. Ini pun satu masalah yang dihadapi oleh warisan. Dia krisis dalaman itu, krisis manajemen, tidak boleh dikawal oleh pimpinan tertinggi warisan. Ini sebab itu kita ada pilihan raya PRN yang luar biasa, tetapi kita harus mengambil peluang untuk membentuk satu kerajaan baru. Kalau kita flashback balik pada pilihan raya yang ke-14, pilihan raya umum ke-14, tagline Sabah kita punya, ya, Sabah kita punya, kita ubah dan sebagainya, Sabah ubah dan sebagainya. Tetapi apabila mereka memerintah, Bung, kita melihat pendekatan strategi warisan ini agak
pelik sedikit kerana mereka lebih menekankan tentang menjaga kebajikan, pendatang asing tanpa izin. Kita berperang dengan PSS pada ketika pilihan raya kecil Kimanis. Mungkin Bung nak boleh ingatkan kepada pengundi-pengundi bagaimana warisan cuba menggunakan isu PSS untuk menarik sokongan mereka yang warga asing ini. Saya melihat bahawa warisan ini seperti saya kata tadi, dia tidak ada hala tuju. Dia hanya memikirkan untuk mendapatkan kuasa tanpa perlu melihat bahawa rakyat di luar sana banyak yang menderita. Serikat-serikat banyak gulung tikar. Anak-anak muda tidak ada kerja, tidak ada peluang. Janji dia memberi ruang pekerjaan, memberi perumahan, membina rumah yang boleh mampu milik. Memberi kemudahan-kemudahan kepada rakyat, kepada anak muda. Tetapi itu semua retorik. Langsung tidak ruang pekerjaan tidak ada diwujudkan. Yang ada kerja dibuang kerja. Rumah tidak ada dibina. Yang ada rumah pun terbakar. Apabila terbakar, satu rumah pun warisan tidak ada buat. Dan masih ramai yang tidak berumah, masih ramai yang tinggal di dalam kontena. Di Sikong itu beratus orang tinggal di kontena. Dengan suasana yang sangat tidak selesa. Suasana yang tidak selesa, amat daib dan memilukan. Tetapi bagi warisan, ini tidak ada apa-apa. Dia tidak kisah. Sekarang dia menjanji macam-macam lagi. Menjajah ke sana sini dengan memberi geran tanah dekat-dekat pilihan raya. Seolah-olah warisan adalah kerjaan yang prihatin, memberi geran tanah kepada rakyat negeri Sabah. Tetapi saya melihat, saya telah membuat teguran. Seharusnya geran tanah ini diberi bukan hanya semasa dekat pilihan raya. Apabila tanah telah diproses, telah dibuat dalam mesyuarat dan telah diukur, seharusnya geran itu dikeluarkan dengan segera supaya petani, pekebun boleh menggunakan tanah mereka untuk mendapat keuangan untuk membangun tanah-tanah tersebut. Tetapi warisan lakukan untuk memancing undi pula. Jadi tapi ini sudah tidak berkesan saya nampak. Sebab dulu pun Kerajaan Barisan Nasional membuat kerja yang sama. Warisan copyright saya meniru. Jadi saya tidak ada kebimbangan dengan kempen warisan untuk memberi geran tanah dengan harapan rakyat menyokong dia. Dan kita lihat juga berapa ramai 17 orang wakil-wakil rakyat dari warisan yang keluar daripada dia menjadi kerajaan. 17 orang ini kemudian mereka menghantam warisan secara terbuka. Ini kawan dia sendiri ya? Kawan dia sendiri. Kawan yang dia bagi makan sama-sama. Yang dia sama-sama duduk. Jadi bayangkan bagaimana rapuhnya kerajaan yang sebegini. Jadi kalau ini lagi rakyat sokong, saya tidak paham. Tapi saya percaya rakyat Sabah pun bukan lagi boleh diadu domba, bukan lagi boleh diperkotak-katik. Sekali ditipu mungkin masih boleh. Tapi PRN ini saya nampak mood rakyat Sabah itu bukan lagi mudah ditipu. Dan mereka berkehendakkan kerajaan yang telus, kerajaan yang boleh membangun rakyat bersama. Dan saya telah memaklumkan bahawa UMNO Sabah, BN Sabah kita telah transform secara besar-besaran. Ini sejak UMNO telah berhijrah ramai rakan-rakan dan kita telah gabungkan tenaga-tenaga baru, anak-anak muda yang lain di belakang saya, dan kita memberi jaminan bahawa UMNO Sabah bukan lagi macam dulu. BN bukan lagi macam dulu. Calon-calon pun kita yang pilih, kursi-kursi bertanding pun kita yang pilih, cara kita mengolah kerja kita UMNO Sabah, BN Sabah juga yang urus. Segala-galanya menentukan yang memperkukuhkan UMNO, BN pun UMNO Sabah. Jadi tidak timbul soal UMNO Pati Malaya. Pertama kita sudah diautonomikan, kedua yang memimpin UMNO Sabah, saya ini orang asli, orang sungai, Melayu sungai, jadi tidak ada timbul isu Malaya-Malaya ni. Itu tidak makanlah. Walau macam manapun warisan hantam kita UMNO Pati Malaya, PBS hantam kita UMNO Pati Malaya. Pada saya itu no isu. Sebab kita yang penting bagi rakyat, siapa saja kerajaan yang baru ini boleh mereka percaya, boleh membangun negeri Sabah, boleh menjaga kebajikan rakyat. Dan saya melihat bahawa Barisan Nasional insya-Allah dalam beberapa hari kempen ini kita akan mendapat sambutan rakyat, dan sambutan ini akan kita teruskan dan kita
memberi jaminan menang nanti pentadbiran Sabah pun kita rubah. Kita tukar, kita tidak mau lagi pemimpin-pemimpin Sabah berlagak macam raja, macam big boss. Tidak boleh sudah. Rakyat sudah tidak boleh menerima hakikat itu sebab ini fenomena pandemik politik baru. So kita kena memasuki era baru itu. Kita harus menyelami sentimen era baru, apa yang rakyat Sabah mau, apa yang mereka kehendakkan. Sebab Sabah, anak-anak Sabah ini benar hijrah di Semenanjung mencari ruang pekerjaan dan mereka cuti, mereka travelling daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, ke Kelantan. Mereka lihat highway sana walaupun lebih 500 km, highway dia cantik. Balik di Sabah, Jalan Raya Sendakan ke Kota Kinabalu baru 230 km. Tapi perjalanannya 5-6 jam. Betul. Jadi ini yang bikin mereka rasa bahawa Sabah ini dianaktiri. Bukan isu apa-apa, ini isu pembangunan. Sebab itu kita memberi jaminan, kita akan prihatin, kita mau melihat Sabah ini bangkit daripada kesusahan, daripada berbagai-bagai sektor. Sebab ada infrastruktur, pertanian, pelancongan, daripada peluang-peluang pekerjaan, perniagaan dan sebagainya. Ini kita lihat sebagai satu tuntutan yang paling dikehendaki oleh rakyat negeri Sabah. Dan tadi Bung kata ada sentimen yang dimainkan oleh warisan tentang parti sama ada ini parti Sabah atau parti Melaya. Tetapi pada pilihan raya kali ini yang menggunakan logo mereka dan yang bersatu dengan mereka adalah dari DAP, dari PKR, daripada Amanah. 3 parti ini daripada Sabah atau dari Semenanjung? 3 parti ini daripada Melaya. Lagi DAP ni parti yang terkenal dengan chauvinis dia. Dengan ini kita lihat waktu PH memerintah 21 bulan. Tengok bagaimana keadaan negara kita. Huru-hara, provokasi agama, provokasi perkauman, membawa balik habuk Cimpeng. Macam-macam. Jadi ini warisan tidak nampak. Itu saya kata saya hairan dengan pemimpin-pemimpin anak muda warisan. Sama ada mereka nampakkah benda ini yang warisan telah bobrokkan ataupun tidak. Saya minta mereka cukup-cukuplah mempertahan pemimpin dan parti dalam warisan. Kamu tengok rakyat. Rakyat senang ke susah? Rakyat cukup menderita, sengsara di bawah warisan. Tapi pemimpin dia tidak sedar. Ada juga yang sedar, alhamdulillah. Sebab itu semasa kempen ini banyak juga pemimpin-pemimpin warisan yang telah menyatakan hasrat untuk menyertai UMNO dan Barisan Nasional. Jadi itu kita akan pertimbangkan sebab kita pun mau apabila mereka sedar dan mau menyokong parti yang kita pimpin ini, mungkin mereka melihat UMNO dan Barisan Nasional itu sudah melakukan berbagai-bagai perubahan, pendekatan dan sebagainya. Jadi ini merupakan tarikan kepada mereka untuk kembali bersama dengan Barisan Nasional. Ujian besar buat Bung sendiri secara peribadi apabila 22 rakan-rakan keluar meninggalkan UMNO, tinggal 3 saja, Bung salah seorang yang tinggal, kemudian kerusi DUN kita tinggal 1, kemudian Parlimen tinggal 1, tapi bila Datuk Moh menang di Kimanis jadi 2. Jadi bagaimana Bung boleh mengharungi keadaan bersendirian itu sehingga ke tahap hari ini semuanya sudah dikumpulkan balik untuk kita masuk sama-sama dalam pilihan raya kali ini. Apa rahsia Bung sebenarnya? Sebenarnya saya pun sendiri tidak pasti. Tetapi yang jelas apabila kita istiqamah, apabila kita ada orang kata kekuatan dalaman, kita tidak nampak sudah tekanan masalah di depan kita. Dan amanah telah kita pikul, perjuangan mesti diteruskan. Kalau bukan saya yang memikul, siapa lagi? Saya tidak nampak ada lagi. Saya tanya dengan kawan-kawan yang tinggal, saya dengan Datuk Yaakob dan Datuk Raimi. Dan mereka kata, kami akan setia dengan ketua kami. Kami percaya Datuk yang lebih berumur dari kami, lebih berpengalaman, Datuk sanggup mengharungi. Dan kami bersedia berbaris di belakang, menolak ke depan. Dan alhamdulillah, dalam saya menggalas amanah itu, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak cabaran, macam-macam. Tetapi apabila kita sudah reda, kita sudah pasrah, semua itu sebetulnya orang kata macam kita
memandu kereta ya. Hmm. Tiba-tiba ada nyamuk dalam kereta. Kita tangkap sana, tangkap sini. Tapi tidak boleh ditangkap. Buka cermin, tidak ada. Tutup, ada lagi. Ada bunyi lagi. Ada bunyi lagi. Ini dua option ya. Pertama, kita berhenti dan kita berperang dengan nyamuk. Hmm. Kedua, kita jalan terus. Biarkanlah nyamuk-nyamuk dan lalat itu. Sebab dia tidak juga boleh mengganggu perjalanan kita. Baik, ini satu falsafah yang baik ini. Baik Bung, sekarang kita nak cerita tentang tawaran-tawaran kita. Kita nak cerita tentang apa ni, Aku Janji. Kerana manifesto ni kita tak boleh sebut manifesto lagi dah. Ya. Kerana Pakatan Harapan warisan kencingnya merata-rata dah. Ya. Jadi rakyat menolak perkataan manifesto. Jadi pada kali ini kita tidak mengatakan ia sebagai manifesto, tapi kita sebut ia adalah sebagai Aku Janji. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada Aku Janji yang telah kami siapkan bersama-sama dengan rakan-rakan kongsi dalam Perikatan Nasional. Baik, dalam Aku Janji ni Bung, perkara pertama yang kita tekankan ialah pentingnya menawarkan sebuah kerajaan baru yang lebih adil, saksama, lebih telus, lebih amanah. Mungkin Bung nak komen sikit bagaimana kita nak tawarkan pentadbiran baru untuk rakyat Sabah. Ya. Cetusan idea untuk Aku Janji ini memang merupakan satu ilham yang datang daripada jiwa kita yang ingin melihat Sabah itu ada perubahan. Dan ini ukuran daripada kegagalan Pakatan Harapan di Semenanjung dan warisan di Sabah, di mana perkataan manifesto itu rakyat sudah tidak ada keyakinan langsung. Sebab bukan lagi dibohongi tapi dikencing oleh Pakatan Harapan dan juga warisan. Dipermain-mainkan. Dipermain-mainkan. Manifesto berjala-jala tapi isi dia tidak ada. Jadi untuk memenuhi inspirasi ataupun orang kata kehendak rakyat, maka kita membuat satu perjanjian dengan rakyat, iaitu Aku Janji. Dan wakil-wakil rakyat ini pun terlibat dalam Aku Janji ini. Sebab pembangunan ini menyeluruh. Ini ukuran daripada, dan kita akan memastikan kepimpinan sebuah kerajaan yang berpengalaman dan berintegriti setelah 29 tahun warisan gagal menangani, membawa arus unjuran yang lebih baik kepada ekonomi, kepada kebajikan, kepada industri pertanian dan sebagainya. Jadi pada saya Aku Janji ini merupakan satu manifestasi yang akan dapat kita tunaikan sebab dia bukan terlalu berat tetapi ianya melambangkan intipati tuntutan yang bersifat rakyat mahu. Betul. Apa yang rakyat mahu. Apa yang rakyat hadapi, apa yang rakyat mahu. Ini yang akan kita beri untuk tawaran-tawaran baru ini. Contohnya, kita ada 9 topik utama, iaitu saya ingin baca sikitlah. Topik-topik utama sepintas lalu iaitu untuk keselamatan ada infrastruktur, pendidikan, modal wanita, ekonomi, perkhidmatan anak negeri dan sebagainya semua ada. Jadi ini contohnya anak-anak muda. Mereka bertanya, apa kami dapat untuk kerajaan baru ini? Jadi saya ingin memberi jaminan anak-anak muda juga kita buka ruang pekerjaan yang lebih luas. Anak-anak muda diberi latihan, kemahiran, mengadakan kerjasama dengan Institut Teknikal dan Latihan Vocational Tibet untuk memberikan anak muda itu pendedahan supaya mereka mendapat ruang pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Ini sebahagian dari percontoh, iaitu dia ada lebih kurang 11-12 pecahan untuk anak-anak muda. Untuk wanita lebih kurang ada 12 pecahan-pecahan yang boleh dinikmati oleh wanita dan tidak asing iaitu kebajikan. Saya setelah menyuarakan di Dewan Rakyat bahawa bantuan kebajikan untuk ibu tunggal, untuk orang tua, untuk yang balu, untuk yang OQ dan sebagainya tidak rasional dan tidak relevan lagi. RM150, 200, mana 300. Pada saya ini bantuan orang kata hanya melepas batuk di tangga. Jadi selepas ini insya-Allah kerajaan baru Sabah ini saya memberi jaminan bahawa bantuan kebajikan kepada ibu-ibu tunggal
yang tidak mampu, yang kurang upaya, yang telah yang orang sudah berlanjut usia dan sebagainya. Kita akan lipat gandakan. Tidak lagi ada 200, tidak lagi ada 300. Sebab ini rasa saya bantuan yang tidak rasional dan bantuan yang memalukan kerajaan itu sendiri. Betul. Baik, Bung, kalau kita lihat setiap kali pilihan raya akan dimainkan isu MA63 ya, ini kita dengar setiap kali ada PRK atau pilihan raya. Tapi pada kali ini apa yang ditawarkan tuan-tuan dan puan-puan untuk rakyat negeri Sabah ialah akan ditubuhkan sebuah jawatan kuasa khas ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil Select Committee yang terdiri daripada ahli-ahli kerajaan dan ahli pembangkang akan duduk dalam jawatan kuasa bersama dan mereka akan memantau apa juga perkara yang berkaitan dengan hak-hak negeri Sabah yang sedang dibincangkan, yang dituntut. Jadi pada kacamata Bung, bagaimana Bung melihat inisiatif baru ini yang menggabungkan kesemua pembangkang dan juga kerajaan untuk bersama-sama terus memperjuangkan hak di bumi Sabah? Ya. MA 63 ini bukan perkara baru. Bahkan setiap kali daripada PRU ke-8 telah dibangkitkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu isu topik yang sama. Tetapi akhirnya cuma dibangkitkan semasa pilihan raya. Tidak ada juga tindakan-tindakan yang dapat dilakukan. Betul. Jadi kita berpandangan, kita perlu memasuki era baru, rundingan baru. Mungkin kita boleh tengok MA 63 sebagai satu perjanjian, tetapi banyak perkara yang dimetrikan itu terlalu mustahil untuk dilaksanakan. Justru itu untuk mendapatkan hak-hak Sabah, kita membentuk satu jawatan kuasa khas tertinggi di bawah Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen untuk kita berbincang. Apa perkara yang priority yang perlu kita laksanakan. Kalau minyak mungkin kita minta 20%. Sudah tidak boleh. Sudah berpuluh tahun. Kita minta 40-50 tahun. Tidak juga. Hanya tinggal manifesto. Hanya tinggal manifesto. So biar tidak apa, mungkin kita boleh mencari cara lain. Mungkin kita boleh gunakan bahan-bahan yang ada dalam Petronas itu seperti gas dan lain-lain untuk kita buat downstream activity di bawah dan boleh menjatangkan income tambahan kepada ekonomi negeri Sabah. Betul. Tetapi untuk mendapatkan undi, maka masing-masing parti-parti politik kami memperjuangkan MA 63. Memperjuang berapa puluh tahun tidak juga dapat. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Kerajaan persekutuan apa sekalipun memang terlalu mustahil untuk dia penuhi tuntutan 20% dan 40% cukai daripada Sabah. Jadi kita kena berunding duduk. Mungkin kita perhalusi, kalaupun tidak dapat 20, apa cara lain untuk boleh mempertingkatkan pendapatan. Kalaupun tidak boleh dapat 40% daripada cukai royalti Sabah, kita mungkin bincang mana satu kesesuaian dan bagaimana perkiraan dia. Kalau dikira sejak merdeka, bermakna kerajaan persekutuan pun akan bankrupt. Betul. Jadi sudah semestinya tidak jalan benda ini. Jadi kita mau dia jalan, kena ada satu perbincangan, bukan emosi tetapi reality. Ini yang lebih penting. Betul. Dan lanjutan daripada perkara ini dalam manifesto ini, tuan-tuan dan puan-puan, juga dicadangkan untuk diusahakan sebuah majlis yang dipanggil Majlis Petroleum Sabah. Majlis Petroleum Sabah ini ada konsepnya adalah seperti heritage fund, di mana nanti apabila suasana ekonomi kita sudah memulih. Sekarang ini kalau kita nak laksanakan agak mencabar kerana pertumbuhan ekonomi Sabah sekarang ini menguncup hingga 0.5%. 54% di bawah warisan. Di bawah warisan berbanding dengan 8% di bawah Barisan Nasional. Tetapi apabila tiba masanya akan diusahakan untuk ditubuhkan Majlis Petroleum Sabah supaya hasil ini dapat kita cari kaedah yang lebih sesuai supaya hasil ini dapat disalurkan terus kepada anak negeri Sabah. Heritage Fund ini kita cadangkan supaya memulihkan ekonomi itu sendiri. Betul. Sebab ekonomi Sabah pada hari ini telah dibobrok oleh warisan. Betul. Daripada 8.1% KDNK kita menjadi 0.54%. Tak tahu, mungkin sekarang kalau kita buat analisa, mungkin tinggal 0.34%. Jadi ke arah mana negeri Sabah
kalau warisan terus diberi mandat untuk pemerintah negeri Sabah ini. Jadi dengan adanya Heritage Fund Petroleum itu, saya melihat ianya akan boleh menambah dana kepada negeri Sabah dan kita boleh agi-agikan kepada rakyat di bawah. Betul. Dan itu dari segi aku janji perkara-perkara utama yang dimasukkan ke dalam aku janji pada kali ini. Tuan-tuan, nanti kita akan masukkan dalam media sosial dokumen aku janji ni supaya boleh ditengok sama-sama oleh rakyat negeri Sabah. Dan kalau kita lihat Bung, di perkara pilar yang pertama, teras yang pertama aku janji ni ialah tentang infrastruktur. Infrastruktur. Komitmen oleh kerajaan baru sekiranya diberi mandat nanti, gabungan rakyat Sabah GRS ini berkomitmen untuk meneruskan segala perancangan yang telah dibuat untuk melancarkan kembali projek yang paling utama tanpa tol, iaitu projek Lebuh Raya Pen Borneo. Mungkin Bung pertama ya memang sebab Pen Borneo selepas Barisan Nasional kalah, warisan ambil alih, Pen Borneo nampak macam sudah lintang pukang, sudah tidak berhala tuju. Menteri dia yang berhormat dulu Peter Anthony, mungkin dia tidak berpengalaman langsung mentadbir kementerian tersebut, dan dia begitu orang kata dianggap sebagai seperti kerak mendapat bunga, iaitu dia kucar-kacirkan kementerian itu. Dia bobrokkan semua serikat-serikat yang telah dipilih oleh kerajaan mengurus Pen Borneo, sehingga sebuah projek Pen Borneo tergandala. Seharusnya kalau di Sarawak telah mencapai 20 hingga 50%, di Sabah cuma mencapai ada yang 9%, ada 18%. Jadi ini bukan saja kerajaan rugi, rakyat juga rugi, tidak menikmati jalan raya yang dijanjikan oleh kerajaan. Jadi inilah juga penyebabnya rakyat marah dengan warisan. Pihak serikat pun merasa rugi sebab kerja mereka terganggu, tapi tambahan projek tidak ada. Ini perkara pun warisan tidak nampak yang dia telah salah guna kuasa. Dan bukan itu saya janji dalam manifesto itu, bahkan kita memberi jaminan, janji kita akan membina seberapa banyak jalan-jalan luar bandar. Jalan-jalan kampung. Akan membaik pulih jalan-jalan yang sedia ada. Akan memberi kemudahan api elektrik, air bersih, akses internet, dan akan mempercepatkan apa juga projek-projek yang melibatkan rakyat. Jadi ini tawaran tidak berat dan boleh ditunaikan. Kita tidak memberi tol percuma. Kita tidak memberi PTPTN percuma, sebab itu mustahil. Itu janji-janji kencing saja. Janji kencing. Tapi dia boleh janji. Boleh janji. Jadi kita janji yang muda-muda, tetapi memang terus direct sama rakyat. Kita berjanji meneruskan PPRT, bermakna rumah kos 65,000 kita bagi percuma kepada rakyat yang betul-betul tidak mampu. Betul. Itu waktu Barisan Nasional kita adakan. Sebab itu rakyat di bawah benarnya rindukan Barisan Nasional. Mereka mencari-cari di mana kami dapat bantuan. Kalau dulu bantuan bertali arus, sekarang ini bantuan macam sukar sudah diperolehi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran langsung kita pada malam ini, kesemua aku janji yang telah didokumenkan ini, kita telah pun berbincang dengan unit perancang ekonomi yang berada di bawah kerajaan pusat. Mereka dah cek satu semua perkara yang kita nak laksanakan, yang kita letak dalam aku janji ini, dan mana-mana yang kita letak itu sudah pun diperakui oleh unit perancang ekonomi. Jadi rest assured, kita bukan seperti warisan, kita tidak seperti Pakatan Harapan yang akan mengencing apabila mereka berjanji dan mereka tidak boleh nak melaksanakan. Ini saya dan kawan-kawan sendiri yang cek dengan EPU, benda ini sudah pun diluluskan dan benda ini boleh dijalankan. Kita hanya memerlukan mandat daripada rakyat untuk memilih kerajaan yang sehaluan dengan persekutuan. Dan perkara penting Bung, kalau kita lihat Pen Borneo ni, tuan-tuan dan puan-puan, perkembangan Pen Borneo Sabah berbanding dengan Sarawak sudah pun hampir melepasi 50% hampir. completion. Ini sudah pun selesai hampir 50%. Tetapi di Sabah
masih lagi di bawah 20%. Di bawah 20, ya. Di bawah 20%. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada warisan kerana melakukan perkara ini dan membuatkan rakyat negeri Sabah marah. Akhirnya rakyat menyungkurkan kerajaan ini dan mereka mahu memberikan kerajaan kepada Barisan Nasional. Baik, perkara yang terkandung di dalam yang lain-lain itu biasa, tetapi perkara yang menarik perhatian kita di bawah aku janji ini di bawah infrastruktur Bung ya, iaitu tentang komitmen kerajaan pusat untuk merealisasikan pembinaan jambatan yang menghubungkan tanah besar Sabah dengan Pulau Labuan secara usaha-sama antara kerajaan dengan pihak swasta. Mungkin Bung nak komen. Ya, sebetulnya cadangan ini memang sudah lama. Cuma mungkin ekonomi tidak mengizinkan, dan apabila Pakatan Harapan memerintah negara, dia langsung telah putuskan, telah batalkan perencanaan-perencanaan itu. Dan sebab itu saya melihat untuk membantu untuk peda kepada Labuan, lebih baik ada jambatan menghubungkan antara Labuan dengan tanah besar negeri Sabah melalui Kuala Penyu, menubuk. Dan ini kalau dapat dilaksanakan, sudah tentu penghijrahan ataupun aliran manusia itu di antara dua daerah ini, dua wilayah ini, sudah tentu akan memberi impak ekonomi yang berbeda dengan yang lebih rancak lagi. Sebab dulu kena guna peri. Jadi satu hari berapa kereta, berapa orang yang peri boleh masuk ke Labuan. Ya. Sebab itu saya melihat ini adalah merupakan satu perancangan yang strategik untuk boosted ekonomi antara wilayah Labuan dan juga tanah besar Sabah. Dan ini penting. Bukan itu sahaja sebetulnya. Dulu kita kerajaan warisan juga meminta supaya SESB diserahkan kepada kerajaan negeri Sabah. Betul. Sudah dibagi oleh PH. Tetapi saya melihat dokumen-dokumen itu di mana warisan meminta hak mutlak share TNB digugurkan tanpa ada pegangan apa-apa equity. Lepas tu dilupuskan semua hutang. Okey. Lepas tu warisan memohon 15 bilion pula cash untuk develop elektrik Sabah. Saya cakap dengan pihak kerajaan, kalau ini diminta oleh warisan, saya pun boleh minta. Siapa tidak boleh Kerja mudah. Siapa yang tidak boleh membangun elektrik Sabah dengan 15 bilion dengan kita hutang semua hapus, kita sendiri pegang itu share. Kalau ada berniaga begini, rasa saya semua orang mau. Nah, inilah nampak gayanya bukan kebodohan, saya tidak boleh sebut. Ketidakbijaksanaannya. Ayat berlapik itu. Pemimpin warisan itu dalam mengendalikan elektrik Sabah elektrik itu sendiri. Jadi seharusnya tidak berlaku begitu. Jadi insya-Allah kerajaan baru nanti kita pun akan memohon yang sama, tapi kita tidaklah meminta tuntutan-tuntutan yang sebegitu orang kata impossible daripada kerajaan persekutuan. Kita akan melihat bagaimana SESB ini dapat kita naik tarafkan kualiti perkhidmatannya dan juga boleh memangkinkan ekonomi Sabah. Pelabur-pelabur sebetulnya gusar datang ke Sabah sebab tenaga elektrik mereka ingin tahu berapa kapasiti yang dorang boleh peroleh. Kalau elektrik banyak gangguan, macam mana nak berniaga? Betul. Jadi kita akan pastikan apabila dikembalikan kepada negeri Sabah, ianya akan dapat diurus dengan baik tanpa perlu membebankan sangat kerajaan persekutuan dalam industri mempertingkatkan perkhidmatan elektrik Sabah ini sendiri. Jadi dari sudut bab infrastruktur ini, tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan baru nanti akan memperbaiki mutu sistem penyampaian. Kalau kita lihat, walaupun ada orang yang berkata Pen Borneo ni memang projek kerajaan pusat, apa salah kerajaan negeri, tapi isunya kerajaan pusat dahululah yang menghentikan kesemua pasal yang telah pun dianugerahkan kepada kontraktor dan berlaku gangguan untuk mengambil alih tanah kerana tanah ini adalah milik negeri. Ya, betul. Tanah adalah milik negeri. Jadi apabila negeri buat susah untuk kita menjalankan Pen Borneo, maka apa yang terjadi ialah projek ini tergendala. Jadi kepada mereka yang hanya berani nak menuduh tanpa memikirkan fakta, fikir-fikirlah sendiri sebelum nak bercakap. Jangan ikut sedap mulut kerana kadang-kadang mulut ni lebih pantas daripada otak yang sedang berfikir. Baik, jadi Bung, kita
cover dah dari segi infrastruktur. Kerana kalau Pen Borneo ini kalau siap daripada Sabah sampai ke Sarawak dan dia akan melintasi Brunei apa semua itu akan memberi limpahan ekonomi, bukan saja ini bukan untuk projek kepada persekutuan, ini untuk rakyat ini Sabah. Untuk rakyat Sabah. Rakyat Sabah. Jadi tanah Saya mau tambah lagi satu yang penting yang menjadi keresahan rakyat, iaitu capaian internet. Jadi sebab itu dalam aku janji ini juga kita memastikan bahawa terdapat 382 lagi menara telekomunikasi menara akan dibina dan kita juga akan menaik tarafkan 924 menara yang sedia ada. Betul. Sebab di Sabah ini capaian gangguan internet. capaian itu amat menggusarkan. Betul. Ya, walaupun di Semenanjung daripada lapangan terbang KLIA ke Kuala Lumpur itu pun ada gangguan, tetapi gangguan dia tidaklah begitu. Tapi di Sabah ini bergerak sikit sudah tidak ada, sudah hilang. Jadi ini pun sudah merupakan satu tawaran baru kita kepada rakyat. Sebab dengan capaian internet yang baik, rakyat juga boleh berniaga melalui online, Betul, bisnis online dan business. menambah pendapatan mereka. Baik, kita beralih kepada trust yang kedua, Bung ni, ekonomi. Ini penting kita nak melalui dan melepasi pasca Covid ini dengan secepat yang mungkin. Baik, perkara yang utama yang akan diberi fokus nanti ialah tentang menjadikan pelabuhan Semanggar ini sebagai transshipment. Yes. Jadi pemindahan muatan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kalau hari ini kalau kita lihat kapal-kapal dagang yang datang daripada China, daripada Korea, daripada luar, mereka pergi ke port Tanjung Pelepas di Johor, kemudian dipunggah barang tu, kemudian baru dihantar balik ke Sabah. Jadi ini memakan masa dan memakan kos yang tinggi. Tetapi apa yang akan dibuat oleh kerajaan negeri selepas ini jika diberi mandat ialah dengan menjadikan Semanggar itu sebagai hub transshipment. Jadi kapal akan singgah di Sabah terlebih dahulu, dipunggah, dihantar ke Sabah, kemudian mereka meneruskan perjalanan. Ini sudah pasti akan memberi limpahan ekonomi kepada kawasan Semanggar dan juga kawasan sekitarnya. Bagaimana Bung melihat perkembangan ini dari aspek perlunya kita membaiki jaringan jalan raya, kereta api untuk mengangkut kargo-kargo dari pelabuhan Semanggar ke daerah-daerah yang lain? Yang menyebabkan harga barang-barang di Sabah ini meningkat sebab transportation cost kita tinggi. Jadi bagus juga lah semenjak kala ini kita banyak idea yang kita cuba rungkaikan ke arah mana Sabah ini akan kita bawa. Setelah warisan gagal dan kita dapat melihat di Sabah ini sebetulnya banyak potensi untuk kita kurangkan kos pengangkutan ini. Contohnya, kalau di China, di Korea, dia boleh buat railway high speed train ini melalui gunung, gurun dan sebagainya. Kenapa di Sabah tidak boleh? Jadi saya melihat untuk memberi akses yang paling cepat mengurangkan kos, iaitu dengan mewujudkan rantaian kereta api, melebarkan dia daripada Kota Kinabalu melalui Kudat, melalui Kalabakan, turun ke Sendakan, Tawau, Ladatuk dan balik ke Kota Kinabalu. Ini baru berapa kilometer saja kalau dibanding dengan jajaran di China dan sebagainya. Dan ini tidak mustahil untuk kita buat. Saya beri jaminan, insya-Allah setelah kita diberi mandat, kita akan memastikan bahawa rantaian jalan kereta api seumpamanya dapat diwujudkan. Sebab apabila kita ada rel kereta api, rantaian dia, kita boleh gerbak kereta api, boleh kita simpan 50 hingga 100 mengangkat bahan-bahan pertanian, barang-barang industri dan sebagainya dengan satu pusingan saja. Sudah tentu transportation cost kita sudah menurun. Dan transshipment hub untuk di Semanggar itu memang tepat. Betul. Sebab kita orang kata selalu why kita tinggi sebab kita ada double handling. Jadi sudah tentu kita tidak mahu double handling ini berlaku dan kita jadikan Semanggar dan mungkin port-port yang lain kita tengok supaya menjadi hub untuk transshipment. Transshipment ni apabila ada barang datang daripada luar negara dan kita transshipmentkan ke negara yang lain lagi. Ini sudah tentu juga boleh mempertingkatkan
ekonomi sekitar dan boleh membuka ruang pekerjaan kepada masyarakat di negeri Sabah. Sudah tentu kita memang mengharapkan benda ini akan dapat dicapaikan dan tidak mustahil sebab benda ini bukan sukar sangat untuk dilaksana. Betul. Yang memerlukan cuma mekanisme dan teknologi untuk bagaimana kita meletakkan perkara itu supaya dapat direalisasikan. Baik. Dan ini adalah menjadi bidang kuasa kerajaan negeri, Ya, kuasa untuk, bidang negeri, dilaksanakan. Tidak perlu pun kita merujuk kepada banyak sangat agensi untuk dilaksanakan. Baik, antara perkara yang akan diberi penekanan juga tuan-tuan dan puan-puan iaitu tentang kita akan membuat satu kajian terperinci untuk mewujudkan kawasan zon perdagangan bebas, ya, untuk kita lihat perkembangan di negeri-negeri lain di Semenanjung untuk negeri itu berdaya saing maju dari segi industri pembuatan, maka perlu diwujudkan kawasan ekonomi zon perdagangan bebas ataupun free trade zone. Jadi ini adalah perkara yang telah dibincangkan dengan unit perancangan ekonomi dan ini adalah satu perkara yang boleh dikaji dan dilihat kesesuaian bagaimana untuk dilaksanakan. Mungkin Bung nak terangkan sedikit dari segi peluang-peluang pekerjaan dan limpahan ekonomi yang mampu kita dapat melalui pengujudan kawasan zon perdagangan bebas ini. Ya, Sabah ini terkenal dengan bumi yang subur. Sudah tentu kita boleh apabila kita ada prasarana infrastruktur, ada ekonomi dengan baik, kita punya jalinan internet baik, api elektrik kita baik, sudah tentu kita boleh menarik banyak-banyak pelabur untuk datang ke negeri Sabah untuk membuat pelaburan. Dan kita boleh memperbagaikan industri haliran yang kita rancang mengikut zoning daripada zon bebas ini, dan sudah tentu kita akan dapat mengeluarkan industri ini produk-produk ataupun komoditi yang dipikirkan bersesuaian. Dan ini akan dapat membuka ruang pekerjaan kepada anak-anak muda. Sebab apabila banyak pelabur-pelabur datang melabur di negeri Sabah, sudah tentu ada peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan itu akan memberi impak ekonomi kepada anak-anak Sabah dan tidak perlulah mereka berhijrah ke negeri lain ke negara lain. Sudah tentu ianya dengan adanya pengujudan free trade zone ini, saya melihat ianya amat bersesuaian dan akan mendatangkan impak yang besar untuk menjurus peningkatan ekonomi Sabah itu sendiri. Dan antara perkara berita gembira juga yang ada di dalam Aku Janji ini, Bung, ya, ialah untuk mewujudkan sebuah bandar yang dipanggil border town. Yang ini border town ataupun bandar sempadan ini adalah kawasan yang terletak di Kalabakan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang selepas ini boleh rujuk peta negeri Sabah, Kalabakan ini bersempadan dengan Kalimantan. Kalimantan ini daripada border Kalabakan itu sejauh 80 km saja, di situlah terletaknya pusat pentadbiran baru kerajaan Indonesia. Dia akan dipindahkan daripada Jakarta ke Kalimantan dan border town ini hanya terletak 80 km saja daripada pusat pentadbiran baru. Jadi antara perkara yang dibincangkan oleh Bung dan juga rakan-rakan lain dengan kepimpinan negeri ialah untuk mewujudkan jalan itu dulu, ya. Jalan itu kita nak buat dulu cantik-cantik daripada Serudong ke Sempadan supaya boleh nanti kita bina satu bandar. Jadi pada Bung lah, ya, bagaimana Bung melihat mewujudkan suatu border town, bandar sempadan yang baru ini mampu memberi manfaat kepada penduduk setempat di Kalabakan. Ya. Border town ini kita lihat ianya di Kalabakan, iaitu di antara Sebatik dengan Kalimantan. Di Sebatik ini dia ada unik sikit. Depan rumah dia Malaysia, belakang rumah dia Indonesia. Dapur dia. Jadi ini keunikan dia. Siapa yang mau melihat, datanglah ke Sebatik melihat keadaan dia. Border dia itu rumah dia satu, tapi depan rumah dia Malaysia punya, dapur dia Indonesia punya. Jadi insyaAllah ini semua kejadian rasa saya mungkin pun secara kebetulan, tetapi pada saya ini perancangan daripada Allah SWT. Betul. Tiba-tiba Kalimantan menjadi tumpuan. Sebab Sabah adalah salah satu city yang berhampiran dengan Kalimantan tahun ini.
lebih kurang hanya 460 km. Jadi mungkin kedua-dua kerajaan Malaysia dan Indonesia boleh membincangkan melalui perbincangan dua hala untuk mewujudkan satu rangkaian jalan raya kah, kereta api laju kah. Dan di sinilah bermaknanya Sabah akan menjadi tumpuan daripada, bayangkan daripada 40 juta itu kita ada 10 juta yang melancung ke Sabah. Sudah tentu mendatangkan impak ekonomi dari segi pelancong, dari segi perhotelan, kedai-kedai makan, industri-industri pelancongan seperti theme park dan sebagainya. Ini membuka ruang ekonomi, pekerjaan, dan juga memberikan Sabah itu satu, orang kata, Nafas baru ya. Nafas baru. Kesenangan baru. Kesenangan baru. Jadi ini walaupun kebetulan, tetapi perlu kita fikir secara serius macam mana negeri Sabah boleh memanfaatkan ikuran daripada perpindahan bandar raya baru Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita lihat Bung ya, perkara untuk yang akan dijalankan nanti untuk memudahkan urusan-urusan rakyat negeri ini telah dicadangkan untuk mewujudkan pusat hentian setempat di setiap daerah untuk mempercepatkan kelulusan permohonan pelan pembangunan. Jadi kalau hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat agensi, banyak tempat rakyat kena pergi untuk membangunkan projek, membangunkan kawasan-kawasan perumahan baru. Jadi kali ini antara iltizam dan keazaman kerajaan baru ialah untuk mewujudkan pusat setempat, jadi memudahkan urusan rakyat. Bagaimana Bung melihat? Ini saya pelajari semasa melawat ke China. Di mana di China dia betul-betul mempermudahkan sama ada investor, serikat-serikat manapun. Di situlah bangunan itu dia ada lebih kurang 30-40 tingkat. Di situlah semua agensi kerajaan ditempatkan, memohon lesen situ, cukai, membayar cukai di situ, memohon untuk plan tindakan perumahan di situ, driving license situ. Pokoknya semua dia satukan di situ. Pusat Jadi sehenti. pengusaha yang datang tidak lagi perlu ke hulu ke hilir. Dia tahu, tengok dia punya jadual-jadual di mana. Dalam masa 2 hari masalah yang mereka urus boleh selesai. Ini Sabah ini, saya lihat untuk membuat satu building plan pun memakan masa yang lama. Betul. Menyusahkan pelabur, menyusahkan pihak yang swasta dan sebagainya. Jadi ini tidak patut. Kalau kita mau membangun, kita harus memberi kemudahan. Jangan persulitkan pihak-pihak yang ingin melabur, yang ingin mengusaha. Kita permudahkan mereka supaya juga pelaburan dan perancangan mereka berjalan dengan baik, dan tentu ruang pekerjaan pun ada. Banyak-banyak ekonomi kita pun akan dapat berlegar di kawasan Sabah sendiri. Sebab apabila ada pekerjaan yang banyak, ada ekonomi yang banyak, sudah tentu purchasing power di kalangan masyarakat itu ada. Di kedai kopi pun mendapat manfaatnya, restoran pun mendapat, gerai-gerai pun dapat, semua dapat. Tetapi kalau tidak ada ekonomi yang bergerak seperti pada hari ini, semasa warisan dan Pakatan Harapan, apa yang rakyat harapkan? Sudah tentu tidak ada. Ini yang akan kita rencanakan supaya rakyat Sabah, negeri Sabah itu dapat limpahan dan manfaat daripada economic circulation di kawasan setempat. Tuan-tuan dan puan-puan, manifesto juga menekankan tentang Sabah untuk menjadi hub pengeluaran makanan serantau, dan juga oleh kerana Sabah ini land banknya ini luas, jadi penggunaan apa yang dipanggil precision farming ataupun digital farming ataupun kaedah pertanian yang menggunakan teknologi moden adalah perkara yang menjadi penyelesaian untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran makanan yang ada di negeri Sabah. Jadi apa yang kita boleh sebut daripada dua teras tadi Bung dari segi infrastruktur, dari segi ekonominya, aku janji kali ini menawarkan sebuah game changer
game changer, perkara-perkara yang besar yang boleh dilakukan untuk kita merangsang ekonomi dan memberi peluang kepada rakyat negeri Sabah, yang paling penting untuk meningkatkan pendapatan. Apabila rangkaian akses internet itu diperluaskan, diperbaiki dengan daripada 3G kepada 4G, sudah tentulah nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh berniaga di rumah saja, tak perlu ada kedai, ya, tak perlu ada kedai, dan kita boleh berniaga di rumah, jadi meningkatkan pendapatan isi rumah. Jadi ini adalah antara strategi yang saya rasa bijak yang dicatur oleh Bung dan rakan-rakan kepimpinannya untuk kita melonjakkan pendapatan rakyat negeri Sabah. Dan ada banyak lagi oleh kerana kita kekangan masa kita yang ada pada malam ini, itu antara perkara utama yang boleh kita laksanakan dan insya-Allah akan dilaksanakan kerana kita dah cek dengan unit perancang Boleh saya ekonomi. ulas sikit sila. soal pertanian ni? Pertanian. Ya. Ini sebetulnya pertanian di Sabah ini sudah terlalu jauh terpisung. Sebab Sabah ini tanah dia begitu subur. Betul. Sudah tentu boleh dimanfaatkan. Dan saya melihat kita akan memastikan pertanian di Sabah dijadikan sebuah industri, bukan sahaja secara orang kata ad hoc, tetapi kita akan gabungkan apa juga yang ada untuk mewujudkan zoning masing-masing. Di mana satu daerah ada produk dia. Ada produk. Ada ya, produk betul. dia, ada pegawai pertanian di situ, ada semua sumber di situ. Dan kita jadikan Sabah sebagai pengeluar hub makanan untuk diekspor, bukan lagi untuk diimport. Ini yang penting. Dan begitu juga dengan makanan-makanan laut. Banyak Sabah ini terlalu kaya dengan hasil mahsul laut dan sebagainya, tetapi tidak dimanfaatkan. Apabila melantik Menteri Pertanian, dia mengikut kota, tidak mengikut kepakaran. Ini yang masalah. Kalau kita ke Taiwan, dia sekecil begini ya tanah dia, tapi hasil yang dapat daripada Taiwan tinggi ya. terlalu 1 hektar boleh mencapai pendapatan 10 juta. Kita beratus hektar tidak dapat pun setengah juta. Betul. Ini antara lain yang kita pikir betapa perlu untuk kita pertingkatkan industri pertanian dan perikanan di Sabah hingga ke satu tahap yang boleh kita jadi pengeluar hub untuk industri pertanian dan perikanan. Ini sesuatu perkara yang nyata, yang bukannya susah untuk dilaksanakan, tetapi hanya memerlukan sebuah perancangan dan sistem sokongan yang kuat antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Dan ini boleh memacu pertumbuhan, kerana bagi mereka yang datang berkempen di Sabah menikmati bagaimana kesegaran makanan laut yang ada di bumi Sabah ini. Siapa dah kena sekali makanan laut di Sabah, bila balik Semenanjung tak jumpalah. Harus balik semula ke Sandakan, ke Tawau, ke KK untuk menikmati. Baik, kita akan membicarakan teras-teras yang lain. Kita ada belia, modal insan, pendidikan, kepentingan wanita, kesihatan. Kita akan bawa tokoh-tokoh yang berkenaan untuk kita membicarakan tentang manifesto ini. Tidak cukup 1 jam kita membahas, tetapi Bung sebagai pengerusi UMNO Sabah, pengerusi Barisan Nasional Sabah, telah pun memberi kepada tuan-tuan dan puan-puan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara besar yang boleh kita laksanakan untuk negeri Sabah. Ini baru round pilihan raya negeri. Ada lagi PRU yang akan datang. Ada lagi. Dia tak terhenti di sini. Jadi perkara yang kita boleh lakukan semasa PRN, pilihan raya negeri ini, dan semasa PRU nanti yang melibatkan parlimen dan melibatkan pusat, akan ada banyak lagi limpahan-limpahan. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan tekadkan hati, bulatkan tekad untuk undi Barisan Nasional, undi gabungan rakyat Sabah pada 26 September nanti. Jangan lagi salah ubah, jangan buat silap kedua kali. Pesan Bung kepada jentera dan kepada mereka saya berpesan secara ringkas kepada semua jentera-jentera, kepada semua penggerak-penggerak kempener di semua peringkat, di 741 PDM, di 41 DUN BN bertanding. Teruskan gerak kerja. Selagi kita belum menang, diumum menang, bermakna kita belum menang. Betul. Kita boleh menaruh harapan dan keyakinan, tetapi teruskan usaha, teruskan kerja. Keluarlah, berkempenlah dari rumah ke rumah, engage semua pengundi-pengundi di semua peringkat. Jangan lepas peluang dalam 7 hari ini.
Bermakna kita ada peluang 1 minggu untuk memastikan calon-calon kita, barisan nasional rakan-rakan kita mendapat tempat di hati rakyat. InsyaAllah, kalau kita ada kemahuan, sudah tentu di situ ada kejayaan. Selamat berjuang dan kita ubah balik. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan, 1 jam tak cukup dengan Bung ni. InsyaAllah kita akan kembali lagi dengan tokoh-tokoh yang lain untuk berbicara tentang trust-trust yang lain pula. Dan stay tune bersama-sama dengan kami nanti. Kita akan terus membicarakan apa yang terkandung dalam Aku Janji. Yang paling penting, berikanlah kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan kepada kerajaan yang baharu. Apa guna kita buat pilihan raya kali ini yang tak sampai pun separuh penggal kalau tuan-tuan dan puan-puan membuat keputusan untuk kembali menyokong parti warisan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kita undi Barisan Nasional dan undi Gabungan Rakyat Sabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Ya Allah, kami redha dengan ujian-Mu Ya Allah. Dan kami tahu juga Ya Allah, setiap penyakit Engkaulah yang menyembuhkannya. Setiap kesusahan Engkau jugalah yang akan memberi nikmat di akhirnya Ya Allah. Dan ujian-ujian itu hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai daya tahan ujian Ya Allah. Sesungguhnya Allah, kami terima hakikat itu Ya Allah. Namun kami dalam keadaan yang begini Ya Allah, dengan penuh keinsafan kami memohon padamu Ya Allah, bahawa tamatkanlah kesengsaraan wabak ini Ya Allah. Sesungguhnya ia bukan hanya penyakit yang perlukan perubatan Ya Allah. Ianya telah mengibatkan ekonomi kami, perniagaan kami, usaha pertanian kami dan segala aktiviti pendidikan, keagamaan dan semua aktiviti yang berlangsung sebagai seorang insan biasa Ya Allah. Ianya telah terjejas bukan hanya di rumah kami, di kampung halaman kami, di taman kami Ya Allah, malah di seluruh dunia Ya Allah. Kami tahu Ya Allah, ini ujian berat yang datang daripada-Mu Ya Allah. Kasihanilah kami Ya Allah. Berikanlah keampunan kepada kami Ya Allah. Kami bermunajat padamu Ya Allah, agar Engkau kabulkanlah doa-doa kami Ya Allah. Hamba-hamba yang telah Engkau uji dengan sepenuhnya Allah, kami mohon sekali lagi padamu Ya Allah, makbulkanlah doa kami. Taqabbal bina doa'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin.